Halo semua, selamat datang ke Visual Communication. Pada kali ini saya akan berkongsi cara-cara menggunakan arrows ataupun anak panah untuk menyampaikan sesuatu idea semasa kita sedang membuat presentation secara visual. Pertama sekali kita boleh menggunakan basic arrow. Ya. Ini adalah anak panah yang agak asas yang biasa kita lihat untuk menunjukkan sesuatu idea. Namun satu lagi versi adalah anak panah yang di hujungnya kita shadekan supaya kita mendapat sesuatu emphasis ataupun penekanan di sana sambil kita bercakap. Boleh juga kita lakarkan anak panah yang mempunyai dua batang yang menunjukkan emphasis atau penekanan yang lebih. Satu lagi versi anak panah yang kita boleh juga gunakan adalah berbentuk bengkok-bengkok yang diakhiri dengan kepala ataupun the arrowhead yang menunjukkan sesuatu idea itu mungkin datang dari sesuatu keadaan yang tidak pasti sebagai contoh. Ataupun boleh juga kita menggunakan anak panah dalam bentuk seperti sesuatu chart yang menunjukkan peningkatan pada sesuatu perkara. Seterusnya, satu lagi versi adalah apabila kita membincangkan sesuatu yang kompleks, yang ataupun keluar daripada sesuatu keadaan yang kompleks. Juga boleh kita gunakan anak panah ini untuk menunjukkan sesuatu point ataupun apabila sesuatu idea telah melalui sesuatu proses. Dan kalau kita nak agak advance sikit, kita boleh lukis yang lebih advance lagi bentuk seperti ini, di mana suatu idea melalui satu proses dan menghasilkan sesuatu yang berlainan. Juga kita boleh menggunakan arrow dalam bentuk begini untuk menyatakan bahawa suatu idea berpecah menjadi 3 idea ataupun 3 idea bersatu dan menjadi satu idea. Ataupun kalau kita nakkan satu penekanan yang lebih, kita boleh lukiskan anak panah yang seperti ini dan kita berlatih banyak kali untuk mendatangkan hasil seperti ini. Yang mana seperti yang tadi, satu idea berpecah menjadi 3. Begitu juga yang ini, 3 idea bersatu menjadi satu idea. Ataupun sesuatu idea yang menjadi suatu tumpuan pada satu perkara. Kita boleh draw ataupun lakarkan anak panah yang sebegini. Sebenarnya konsep kita adalah konsep melakar ataupun sketching, bukan melukis. So we are not drawing. Sebab kalau kita draw, kita kena buat hasil yang cantik. Tapi sebenarnya dalam sketching kita tak perlu menghasilkan sesuatu yang cantik. Seperti apabila kita sedang membuat sesuatu presentation. So misalnya kalau kita melakar di atas whiteboard ataupun di atas papan hijau, papan hitam, whatever, kita boleh melakarkan dengan cara begini dan membuatkan audiens kita lebih menumpukan perhatian sebab lakaran adalah sesuatu yang menarik untuk dilihat sebab audiens tak tahu apa yang kita akan lukis. Jadi ada element of surprise di sana. Kita juga boleh melukis dalam bentuk begini, sama juga versi seperti yang di atas tadi, tetapi ini adalah bentuk yang agak advance. Jadi untuk lukis bentuk ini kita perlu banyak berlatih. Sekurang-kurangnya setiap lakaran ni kita kena berlatih lebih kurang 15 kali untuk menjadikan dia kekal dalam ingatan kita. Jadi setiap kali kita ingin menyampaikan sesuatu idea yang sama dalam bentuk yang sama, kita akan mengeluarkan lakaran yang sama. Boleh juga kita lukiskan anak panah yang berbentuk begini untuk menunjukkan sesuatu penekanan, ataupun kalau kita nak buat lebih penekanan, kita boleh jadikan dia berbentuk 3D. Ini pun kita perlu juga berlatih, walaupun dia hanya lakaran, tetapi untuk kita mengingati apakah langkah-langkah ataupun step untuk kita melukis setiap bentuk lakaran ni. Seterusnya, kalau kita ingin menceritakan sesuatu proses, kita juga boleh menggunakan arrows untuk menunjukkan suatu perkara yang melalui daripada step 1, 2, 3 dan 4. So, jadi dia complete dalam satu proses. Ataupun
Satu lagi variasi anak panah yang seperti yang di atas tadi. Yang ini satu idea yang berpecah menjadi dua di tengah-tengah dan bersatu balik untuk menjadi idea yang seterusnya. Seterusnya kita boleh juga menggunakan arrow yang seperti ini untuk menunjukkan satu proses yang berulang-ulang dan berlaku dalam satu kitaran. Ini satu cara yang mudah untuk melukiskan atau melakarkan arrow ni. Kalau kita agak ada masa dan kita dah banyak berlatih, kita juga boleh menggunakan cara ini, arrow yang seperti ini, kita boleh lakarkan untuk menjadikan dia lebih menarik. Ataupun recycling, ini adalah simbol yang biasa kita tengok. Ini sebenarnya kalau dalam bentuk arrow yang ini sebenarnya lebih banyak kita tengok, ya, bentuk recycle. Ataupun kalau kita menunjukkan perkara yang berlaku dalam two-way, atau misalnya two-way communication ataupun two-way ideas, exchange of ideas, ya, atau pertukaran idea, kita boleh gunakan arrows, half arrowhead, separuh ke sana dan separuh ke sini. Dan akhir sekali apa yang saya nak share, of course ada banyak lagi arrowhead yang kita boleh Google dan kita boleh cari untuk kita mendapatkan banyak lagi idea. Namun ini adalah yang paling banyak digunakan dalam visual communication, ya. Ini adalah arrow tree yang mana kita boleh menggunakan banyak arrow untuk menunjukkan ada banyak idea yang bercabang daripada satu idea. Jadi begitulah tadi sketching menggunakan arrows ataupun anak panah untuk menyampaikan idea. Kadang-kadang ini juga dipanggil sebagai idea connectors, ya, sebagai connectors ataupun penyambung idea. Sebab anak panah ini adalah satu cara yang baik untuk kita menyambungkan idea ataupun menyampaikan sesuatu idea. So sekian, harap kalau anda mendapati video ini berguna, sila like, share dan subscribe. Terima kasih.